Assalamualaikum, anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini seperti biasa kami akan bersiaran selama 1 jam secara langsung. Saya Pasha Rahim, hari ini saya bersama saya Dina Syazali akan menemani anda sehingga jam lebih kurang 10 ini. Pagi ni apa khabar anda? Harapnya dalam keadaan sihat saja dan lebih penting juga hari Jumaat kan. Saya pasti semua lebih semangat nak pergi kerja. Kenapa tu agaknya? Saya Sabtu cuti. So pastinya dah ada perancangan yang pelbagai hujung minggu ni, lagipun cuti sekolah kan, mungkin ada yang akan ke mana-mana ke bercuti bersama keluarga dan sebagainya. Dini sendiri ada apa-apa perancangan ke? Saya tidak ada, fokus kepada kerja. Itu yang lebih baik bagi saya. Cik itu kan, tak nak bercuti katanya kan. Komitmen tu. Okey, tapi apa pun barangkali anda mempunyai perancangan untuk bercuti bersama dengan anak-anak kerana cuti sekolah. Perkara yang paling penting anda perlu semak dulu keadaan cuaca dan kalau boleh elakkan tempat-tempat yang berisiko lah. Betul. Kan? Dan lagi-lagi bila dalam keadaan semua tengah bercuti ni, tempat-tempat tumpuan ni pasti akan menjadi kesesakan. Jadi saya kira juga itu perkara juga harus diberi perhatian supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini dan kalau boleh elakkan tempat-tempat yang barangkali boleh mendatangkan kecederaan ataupun risiko yang tinggilah. Pada masa yang sama juga kita jagalah diri, jaga kesihatan sebab walaupun mungkin kes tidak meningkat, tapi rasa rancangan kalau rasa tak sedap badan ke ataupun terpaksa juga keluar, pakailah pelitup muka terutama sekali di kawasan-kawasan yang sesak. Dan juga keadaan cuaca sekarang ni tengah berubah. Kita dalam musim peralihan, musim monsun musim pun panas dah sikit. Musim panas sikit, panas banyak dah banyak sekarang sebenarnya. ni. Pastikan minum air yang mencukupi sepanjang hari. Dan selalu yang pelik lah kalau barangkali bulan ini atau bulan depan bil elektrik naik sikit. Mungkin itu antara salah faktor juga kita menggunakan lebih tinggi kekerapan itu berbanding biasa. Yang penting juga kena minum air banyak-banyak, air kosong banyak-banyak. Air kosong ya, bukan air kopi atau teh atau apa-apalah air saya kopi mesti banyak. Kopi ais pagi-pagi ni wajib untuk Dini sebenarnya. Okey, bercakap soal cuaca ni kita saksikan dulu laporan cuaca dan selepas itu bersama rakan segas dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Nisam Sila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Persekutuan Renang Malaysia MAS bakal menjalankan siasatan terperinci susulan dakwaan Datuk Pandilila Rinong bahawa wujudnya gangguan sehingga menjejaskan persembahan atlet terjun negara dalam kejohanan akuatik dunia minggu lalu. Setiausaha Agung MAS Andy Loh berkata pihaknya telah bertemu dengan Pandilila pada Khamis bagi mendengar sendiri penjelasan berhubung dakwaan penerjun sina itu. Andy Loh berkata hasil pertemuan akan dibawa mesyuarat jawatan kuasa kerja JKK sebelum sebarang keputusan diumumkan kira-kira 3 minggu lagi. Maybe we will tell you next BC lah. We siasat dulu. Ada sikit-sikit, then we investigate, finish our investigation, exactly we know what, then we inform you next BC. Andy yang ditemui selepas mesyuarat pasca nilai kegagalan skuad terjun negara dalam kejohanan dunia di Doha, Qatar, turut mengesahkan sudah menerima laporan daripada pengarah teknikal terjun Brian Nixon Lomas dan 3 jurulatih kebangsaan. Dalam saingan itu, 13 penerjun negara beraksi hambar apabila tiada seorang pun berjaya menyambar tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Sejurus pulang dari Doha Isnin lepas, Pandilila ketika ditemui media mendakwa wujud gangguan sehingga mengganggu prestasi penerjun senior dan junior. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim malam tadi menghadiri mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri MPN Keadilan Negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perlis yang diadakan secara berasingan di sebuah hotel di Seberang Jaya. Datuk Seri Anwar yang juga Presiden PKR tiba di hotel itu pada 9.10 malam diiringi kepemimpinan tertinggi PKR bahagian utara.
Hadir sama Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil dan Ketua Wanita PKR Fadlina Siddiq. Pihak media yang hadir tidak dimaklumkan berhubung perincian mesyuarat berkenaan memandangkan ia diadakan secara tertutup. Datuk Seri Anwar tiba di Pulau Pinang bagi mengadakan lawatan sehari di beberapa lokasi hari ini. Lawatannya akan dimulakan di Jualan Termurah Madani di Bandar Perda jam 8 pagi, disusuli persidangan antarabangsa zakat Pulau Pinang ZPP di University Sains Malaysia USM. Perdana Menteri kemudian akan menunaikan solat Jumaat serta menghadiri kenduri rakyat di Masjid Tengah Berapit, Permatang Pauh. Selepas itu beliau akan merasmikan Karnival Pemerkasaan Kesaling Hubungan dan Pembangunan Usahawan Pulau Pinang di Politeknik Seberang Perai PSP dan mengakhiri lawatannya ke Majlis Pecah Tanah Taman Perindustrian Batu Kawan sebelum pulang semula ke ibu negara. Baik, dengan itu sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Saudara Pasha, kalau saya lihat kembali kurang daripada sebulan sebenarnya kita nak sambut ke bulan Ramadan. Betul. Kalau di Malaysia ni pastinya kita dah bersiap sedia lah. Tak termasuk lagi nak bercakap tentang preparation makanan. Tak, yang penting dah ganti puasa ke belum? Kan. Tapi yang lebih utama juga kita kena fikir juga bahawasanya amalan ibadah puasa ni bukan sahaja dilakukan di Malaysia. Betul. Apatah lagi negara-negara lain yang mempunyai kadar muslimnya, saya kira seluruh dunia lah menyambutnya. Tetapi yang lebih merisaukan saya memikirkan tentang bagaimana nasib-nasib saudara kita yang berada di Gaza secara khususnya dalam keadaan situasi semasa khususnya sekarang ini dengan konflik yang berlaku. Apatah lagi minggu ni saja dikabarkan Rafah, tempat terakhir mereka untuk berteduh juga sudah pun diserang. Bagaimana persiapan mereka nak menyambut Ramadan nanti? Dan terutama sekali kalau kita tahulah melihat pada tahun-tahun yang lepas, kalau kita lihat dalam sejarah pun bulan Ramadan tu merupakan salah satu waktu yang mereka akan lebih banyak diserang. Betul. Dan kita bercakap kali ini berkaitan tentang isu sinar Ramadan untuk Gaza. Saya bersama dengan dua individu yang akan bercakap lebih lanjut tentang perkara ini. Yang pertama itu Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, merupakan Duta Khas Global Ihsan Relief Malaysia ataupun lebih dikenal sebagai JERMI, dan juga saudara Aizat Hamizan, seorang pengurus pemasaran dari Global Ihsan Relief Malaysia JERMI. Terima kasih atas kehadiran kedua-duanya. Terima kasih juga beri peluang pada kami untuk sama-sama. Ini satu perkara yang mungkin saya nak kita nak terjah dululah tentang situasi semasa yang berlaku di Gaza secara khususnya. Mungkin saya boleh mulakan dulu dengan Ustaz Jafri. Ustaz Jafri, saban tahun sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza secara khususnya menyambut bulan Ramadan dengan penuh ketidakcukupan. Situasi ini sukarlah saya nak membayangkan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita bagaimana mereka menghadapi detik yang sukar ini, apatah lagi dah nak masuk bulan Ramadan untuk tahun ini pula. Adakah lebih teruk dan dahsyat lagi? Subhanallah. Sebenarnya isu berkaitan dengan Palestin ni bukan sehari dua ni dan bukan tahun ni saja. Sudah berhadapan dengan situasi sudah sekian lama. Dan saya sendiri pernah berhadapan dengan mereka, bagaimana mereka duduk dalam keadaan Sayyid Muhammad dia pasrah, redha, dan dia ada aim forward. Kalau kita lah duduk dalam situasi dia, kita akan keluar daripada Palestin, kita akan tinggalkan sebab nak cari tempat yang lebih selesa. Tapi dia orang tak pernah plan pun untuk keluar dan meninggalkan kampung halaman mereka yang namanya Palestin, khususnya di Gaza, sebab mereka merasakan dia tanggungjawab kepada dia untuk menjaga tanah tersebut daripada dirampas dan diambil alih daripada orang. Dan tahun ini lebih kritikal sebenarnya sebab berlaku perang yang panjang. Bila panjang ini dia kemusnahan 70% daripada dia punya sistem makanan, sumber makanan, elektrik, air, sumber air dah habis 70%. Yang ada 30% yang menjadi sumber kepada keseluruhan daripada sekarang ini. Target musuh ialah untuk menggunakan senjata kelaparan. Sebab tu dia sekat dan sekatan-sekatan untuk masuk sebagainya. Dia nak dia punya hunger senjata untuk lapar, dan dia orang target dia orang akan duduk dalam keadaan kelaparan tempoh yang begitu lama. Inilah waktu yang kita kena observe, kita kena tengok dan kita bantu sekadar yang kita mampulah, insya-Allah. Baik, kita tanya pada Encik Aizat. Jadi difahamkan Global Ihsan Relief ni telah pun melancarkan kempen misi bantuan kemanusiaan Gaza dan sudah pun 6 kali pergi menghantar bantuan pada
pelarian-pelarian Gaza ni, dan sekarang ni memang sedang giatlah mengusahakan kempen Ihsan Ramadan untuk penduduk di Gaza. So mungkin boleh ceritakan sedikit tentang kempen berkenaan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Global Ihsan Relief secara keseluruhannya, seperti kita tahu, kita merupakan NGO yang melakukan misi-misi bantuan kemanusiaan, dan kita daripada tahun 2017 lagi kita memang setiap tahun tak pernah terlepas untuk memberi bantuan kepada Gaza, terutamanya pada bulan Ramadan. Jadi apabila berlakunya konflik yang bermula pada 7 Oktober lepas, alhamdulillah kita antara NGO yang boleh segera memberikan bantuan kepada penduduk Gaza, iaitu fasa pertama yang kita berikan ialah pada 13 hari bulan Oktober, di mana kita dengan rakan kerjasama kita yang berada di dalam Gaza sendiri berjaya menyediakan lebih kurang 1,000 makanan panas dan yang dapat memberi manfaat lebih kurang pada 10,000 penduduk Gaza yang terkesan. Seperti ialah kita tahu apabila kena bom dan sebagainya, tak ada tempat tinggal dan sebagainya. Dan alhamdulillah untuk saya sendiri, saya berpeluang untuk ke Mesir dan membungkuskan dan memuat naik barang-barang bantuan, iaitu pada fasa kelima kita. Kita hantar lebih kurang 7 ke 12 trak melalui perbatasan Rafah. Dan insya-Allah sebelum Ramadan ini sekali lagi kita akan turun ke Mesir dan sediakan bantuan-bantuan. Jadi bentuk-bentuk bantuan yang kita beri ialah kita mengikut keperluan yang memang betul-betul diperlukan oleh penduduk di Gaza. Seperti yang kita tahu, hampir separuh ialah kanak-kanak dan juga wanita. Jadi barang-barang untuk kanak-kanak seperti susu formula, seperti kit kebersihan, terutamanya untuk wanita, tuala wanita dan sebagainya, itu demand-demand yang tinggi daripada situ, dan itu yang kita akan muatkan dan kita akan hantar ke dalam Gaza melalui perbatasan Rafah. Dan insya-Allah kita sama-sama doakan semoga bantuan-bantuan tersebut sampai kepada penduduk Gaza. Jadi untuk kempen Ramadan ini, Ihsan Ramadan inilah kempen yang kita buat setiap tahun, dan kita buat insya-Allah lebih 40 negara kita hantar iftar dan juadah buku puasa. Jadi fokus kita untuk tahun ni ialah untuk kita memberikan penduduk Gaza Ramadan yang sepatutnya mereka nikmati. Jadi itulah tujuannya Ihsan Ramadan ini. Tetapi Ihsan Ramadan ini ialah program-program yang dijalankan oleh Global Ihsan Relief di dalam dan di luar negara, insya-Allah. Okey. Baik, Ustaz Jeffrey, dalam konteks ini juga, ini merupakan sebagai daripada jihad kita sebagai umat Islam secara khususnya untuk membantu mereka, dan juga barangkali sebagai manusia untuk merasai betapa pentingnya sifat kemanusiaan itu untuk memberi. Dan pasti juga kita tertanya-tanya, mengapa kita harus memberikan sumbangan kepada orang yang jauh daripada kita, sedangkan ada juga orang yang susah di sebelah kita, kan? Dan dalam konteks yang sama juga, mengapa kita harus melihat bahawa saja pentingnya kita bersama-sama dengan Global Ihsan Relief ini untuk membantu mereka yang terkesan ini? Dini, saya Ismail Muhammad, dan kita sebenarnya kita berhadapan dengan situasi mereka itulah anak-anak ibu ayah kita sebenarnya. Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Jadi subhanallah, mereka tu bukan orang asing daripada kita sebenarnya. Mereka adalah adik-beradik kita, mereka adalah ahli keluarga kita. Yang kalaulah anak-anak kita dekat sini tak ada makan, kita dah susah hati. Kita dah plan sebenarnya untuk raya dia pun, anak-anak kita ni dah siap beli baju raya, dah plan nak pakai baju warna apa, kan. Tapi sana memang tak ada makanan, langsung tak ada makanan, anak-anak kita kelaparan. Subhanallah, kita tengok terpaksa ambil air daripada lopak-lopak air tu, dicedokkan air yang kotor tu untuk minum sebab dah tak ada minuman, tak ada makanan. Maka Ustaz inilah waktu yang paling penting sebenarnya, paling kritikal untuk kita observe, untuk kita tengok dan untuk kita bantu sedaya yang termampu. Saya jumpa sendiri dengan orang pelarian ini, Salih Muhammad. Bila jumpa dengan anak-anak, mereka tak mampu untuk membaca Quran, tak mampu untuk membaca bahkan, sampai ke tahap yang macam tu. Ada di kalangan yang duduk di yang pelarian-pelarian Syria bahkan duduk dalam tent, dalam khemah tu selama 10 tahun. 10 tahun di dalam khemah. Ini bukan tempoh yang pendek, tempoh yang sangat panjang. Di anak-anak mereka tulis alif lam lam ha.
tak tahu, tak reti baca. Umur dah 10 tahun, dah 12 tahun sebab tak ada sistem education. Sekolah tak ada. Bukan cerita sekolah, makan pun tak ada. Jadi Allah Muhammad memang tak ada makanan. So kita rasa macam jadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin. Bahkan sekarang ni bukan cerita mukmin Muslim, cerita the humanitarian, kemanusiaan. Betul. Ini adalah Ustaz Muhammad, pembunuhan besar-besaran yang sedang berlaku. Jadi Allah Ustaz Muhammad, kita tolonglah tuan-tuan ambil peluang ini. Allah bagi dekat kita rezeki yang lebih sedikit. Kita dah siap untuk makan, untuk buka puasa, untuk sahur. Mereka bukan tanya apa yang nak makan, mereka tanya apa yang kita boleh makan, apa yang ada untuk makan. Maka tolonglah insya-Allah kita ambil peluang ni. Walaupun kita ni sekarang daripada bulan Syaban, tetapi program kita ni akan masuk sampai ke bulan Ramadan. Jadi sumbangan tuan-tuan walaupun dalam bulan Syaban, tetap Allah akan kira mudah-mudahan untuk keperluan-keperluan dalam bulan Ramadan yang Nabi SAW sebut tentang kelebihan kita berinfak dalam bulan Ramadan. Insya-Allah tuan-tuan, kami akan cuba untuk sampaikan sedaya yang termampu dan sekadar yang termampu, insya-Allah seramai mungkin daripada saudara kita yang sedang diuji dengan musibah peperangan sekarang ni. Cik Aizat, mungkin yelah tadi dah ceritakan sedikit pakej-pakej bantuan yang akan disediakan dan bantuan dan juga makanan yang akan disalurkan dalam kempen misi kemanusiaan Ihsan Ramadan Gaza ni. Tapi seperti yang kita tahu sekarang ni Rafah pun sedang diserang. Jadi macam mana mungkin antara halangan ataupun cabaran yang akan dihadapi oleh tim Global Ihsan Relief dan juga antara usaha-usaha yang akan diambil untuk memastikan tim bantuan ini akan selamat sampai dan juga tim keselamatan terjaga. Faham. Okey, untuk di Mesir ada beberapa sahaja NGO yang dibenarkan untuk melintasi perbatasan Rafah dan menghantar bantuan-bantuan. Seperti kita tahu UN ataupun PBB pun dah buka orang kata apa border untuk misi kemanusiaan masuk. Dan alhamdulillah kita berjumpa dengan rakan kerjasama yang agak berpengaruh di sana dan alhamdulillah kita dah jumpa cara dan jalan yang memang akan memasukkan bantuan-bantuan kita daripada Mesir. Jadi untuk sebelum Ramadan ni insya-Allah kita akan target mungkin 7 hingga ke 12 truk lagi untuk dimasukkan ke perbatasan Rafah dan insya-Allah juga bantuan-bantuan ni setidaknya dapat orang kata apa membantu orang yang penduduk yang 1.4 juta yang berada di Rafah sekarang ni. Segala pergolakan tu kita harap berakhir dan dapat memberi ruang lah untuk mereka. Okay. Ringkas saja dalam konteks ini juga barangkali mereka mahu memberikan bantuan mulakan serendah berapa yang mereka boleh kongsikan. Ya, betul. Serendah berapakah jihad mereka ini boleh kongsikan kepada penduduk khusus di Gaza ini? Okey, insya-Allah. Untuk kempen Ihsan Ramadan ni kita ada beberapa pakej yang kita sediakan kepada rakyat Malaysia ataupun orang di luar sana untuk memberi sumbangan, iaitu pakej bantuan yang kita offer kepada untuk Ihsan Ramadan ini, iaitu yang pertama ialah taja iftar harian. Taja iftar harian maksud iftar setiap hari untuk penduduk Gaza, dan yang kedua ialah taja sahur dan iftar untuk 10 Ramadan yang terakhir. Di mana kita memberikan makanan dan minuman untuk mereka bersahur dan juga iftar sekali. Dan yang ketiga ialah bantuan pack makanan. Jadi bantuan pack makanan ni kita tahu cukup mungkin untuk 2 minggu, untuk sebulan yang kita boleh taja untuk mereka sahur dan juga berbuka puasa. Dan yang terakhir ialah hadiah hari raya. Kita tahu penduduk Gaza, saudara se-Islam kita layak menikmati Syawal seperti mana kita menikmati di sini, walaupun tak sama. Tapi kita harapkan hadiah hari raya ni sedikit sebanyak memberi harapan lagi untuk mereka penduduk Gaza, terutamanya kanak-kanak, untuk terus menjalani kehidupan seperti biasa dan berharap satu hari nanti konflik ini akan berhenti dan mereka dapat bangun semula dan hidup seperti kita di Malaysia, insya-Allah. Okey. Baik, ringkas saja kepada Ustaz Jafri. Ustaz Jafri, kepada masyarakat mungkin nak diperkatakan mengapa kita harus untuk berkongsi rezeki, dan berkongsi rezeki itu bukanlah perkara yang sisih dan merugikan. Betul. Kalau kita plan apa yang kita nak buat ni ialah kita nak bagi dia orang buka puasa, nak bagi dia sahur, nak bagi sedikit hadiah untuk dia orang merayakan Salih Muhammad hari raya, macam mana kita buat kan. Nabi SAW sebut tentang kelebihan kita bagi orang buka puasa, pahalanya seperti mana kita berpuasa, tidak dikurangkan walaupun sedikit. Tapi apatah lagi nak bagi kita nak bagi buka puasa ni kepada orang-orang yang duduk dalam kesusahan yang macam ni.
hidup kita ni sentiasa susah lah. Ada benda-benda kadang-kadang obstacle yang kita lalui dalam kehidupan kita, yang kita rasakan, kita nakkan supaya Allah lepaskan bebanan tersebut. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang melepaskan bebanan seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan satu bebanan dia di dunia hingga akhirat. Itu yang kita harapkan. InsyaAllah saya nak merayu sangat-sangat kepada saudara-saudara kita yang menjadi penonton-penonton kita pada pagi ini. Kita tolonglah ambil berat tentang saudara Islam kita dekat sana. Dia pun tak harap kita turun sana untuk berperang sekali kan. Dia pun cakap macam tu, tak payah datang. Tapi takkanlah sebotol air pun tak boleh nak bagi kami minum. Kan, fikir macam tu. Jadi subhanallah, dan inilah peluang yang Allah berikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bukan saja-saja hari ini duduk depan TV nak tengok, tiba-tiba nak ternampak video ataupun live kita pada pagi ini, tetapi Allah nak menggerakkan hati kita untuk inilah waktunya tuan-tuan mengambil berat tentang saudara Islam kita dekat sana. Bayangkan mereka tu anak-anak kita, bayangkan mereka itu adalah ayah dan ibu kita yang duduk dalam kesusahan, dan Allah akan ringankan bebanan mereka, Allah akan ringankan bebanan kita insya-Allah. Allah akan permudahkan segala urusan kita insya-Allah. Allah akan bagi kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia hingga akhirat. Waktu inilah peluang ni, insya-Allah jangan lepaskan peluang, insya-Allah dapatkan maklumat dan terus saja berikan sumbangan. Tambah-tambah kita berada pada hari Jumaat yang penuh dengan barokah ini, insya-Allah. InsyaAllah kita harapkan juga. Betul. Untuk penonton yang ingin menyalurkan sumbangan, boleh kontak nombor telefon 0122340413, itu hotline Global Ihsan Relief, dan juga dapatkan maklumat yang lebih di laman web www.global-ihsan-relief.org.my. InsyaAllah kita doakan agar ianya dapat dijayakan, disempurnakan, berkongsilah rezeki insyaAllah. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya, itu Encik Aizat dan juga Ustaz Jaafar atas perkongsian ini. Banyak lagi perkongsian kami akan bawakan kepada selepas ini. Semuanya dalam Apa Khabar Malaysia. Waktu dunia menyambut Ramadan ini dengan penuh senyuman, sahabat kita di Gaza sambut Ramadan ini dengan tangisan. Jadi bayangkan situasi mereka berhadapan dengan Ramadan tanpa keperluan asas. Tempat tinggal dah tak ada, makanan tak ada. Jadi tuan-tuan, sanggupkah kita membiarkan mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh rasa kekhawatiran? Justru Global Ihsan Relief menggerakkan tabung Ihya Ramadan bagi membantu persiapan mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi sekurang-kurangnya mereka juga dapat menikmati juadah iftar dan sahur sama macam kita. Jom bersama Global Ihsan Relief menderma di tabung Ihya Ramadan untuk membantu persiapan awal bulan Ramadan untuk saudara kita di dalam dan juga di luar negara, agar mereka dapat menikmati keindahan bulan yang mulia ini seperti kita. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita sebut-sebut tadi pasal ni second generation anak Felda yang duduk di sebelah saya ni, antara... Yakin je kan? Ya, betul lah, you yang cerita kat saya tadi. Itu sebenarnya fufu. Okey, baik, pagi ni kita bercakap tentang satu perkara yang menarik, iaitu tentang Hari Peneroka Felda, yang saya pasti warga Felda sentiasa menantikan waktu ini. Fakta menarik juga untuk anda ketahui bahawasanya Felda ni dah lama wujud di negara kita. Apatah lagi bagaimana peranan dia ambil, saya kira ia merupakan salah satu idea yang cukup bijak oleh kepimpinan negara bagi usaha untuk meningkatkan lagi sosial ekonomi masyarakat kita, khususnya masyarakat di Malaysia ini, dan memastikan mereka ini sejajar dan berada di tempat yang sepatutnya. Ini yang dilakukan, dan usaha itu tak henti, dilakukan dari generasi ke generasi. Betul. Dan sebenarnya banyak success story yang kita boleh ambil sebagai inspirasi dan juga motivasi daripada anak-anak Felda itu sendiri. Okey, baik, kita bersama dengan tetamu kita di studio kita ini, iaitu Datuk Muhammad Banuri Aris yang merupakan Timbalan Pengarah Besar Pembangunan Komuniti Felda, dan juga bersama dengan beliau iaitu Tuan Sulong Jamil Muhammad Sharif yang merupakan Ketua Peneroka Felda Kebangsaan, atau lebih mesra panggil Pak Long. Okey. Lama ni, banyak pengalaman nak cerita kat kita ni. Betul. Okey, mungkin kita nak mulakan dahulu berkaitan tentang Hari Peneroka Felda ini, yang saya kira merupakan satu detik yang cukup penting. Tidak kiralah siapa saja daripada generasi pertama sehinggalah mungkin sekarang ada generasi ketiga dan keempat. Datuk Banuri dulu tentang perkara ini. Apakah sebenarnya tumpuan utama Peneroka Felda ini setiap tahun, Hari Peneroka Felda setiap tahun ini, dan bagaimana sambutan itu akan direncanakan bagi tahun ini? Terima kasih Ashraf Shah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa khabar rakyat Malaysia semua, khusus kepada peneroka-peneroka yang mengikuti program ini di seluruh tanah air. Sebut saja peneroka rapat dengan Felda, sebut saja Felda rapat dengan kerajaan. Mereka adalah rakyat yang sentiasa
memikirkan dan cintakan kepada kedamaian. Inilah dia peneroka. Sebut mengenai perkembangan Hari Peneroka ini, saban tahun kita dengar masuk bulan Julai saja confirm mereka akan terpanggil untuk meraihkan hari raya mereka setiap tahun. Dan tahun ini merupakan tahun yang ke-68. 68 dah panjangnya usia. Betul. Dan kumpulan ini telah berada dalam keadaan yang tentunya terbaik ketika ini dan telah dihasilkan idea terdahulu daripada kepimpinan perdana dahulu, dan ini telah menjadikan satu kebanggaan rakyat Malaysia. Dan Hari Peneroka ini telah kita siapkan tahun ini dengan satu landscape yang berbeza daripada tahun-tahun yang lepas. Biasanya kita sambut sekadar satu hari atau bahkan satu malam. Betul. Tapi kali ini Ashraf, kita buat kelainan dengan idea yang bahagia Datuk Seri Pengurusi. Kita buat program 3 hari 2 malam. Wow. Ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Okey. Jadi kalau Ashraf baru dengar pun terkejut, bagi tahu dengan rakan-rakan Ashraf yang daripada luar sana datang ke karnival ini. Karnival ini akan menghimpunkan sekurang-kurangnya 500,000 orang. Wow, okey. Untuk jangka masa 3 hari 2 malam. Baik. Pada masa yang sama, kita akan ketengahkan mereka yang telah berjaya daripada warga Peneroka ke hadapan bersama kita untuk sama-sama kita bangunkan hari-hari ini, dan mereka boleh menaja apapun perkara-perkara yang kita telah gariskan. Inilah rakan kolaborasi yang ada dalam Malaysia yang sama-sama dengan kita akan membangunkan dan menjayakan, memperkasakan lagi Hari Peneroka ini. Hari ini bertuah sebenarnya sebab mereka akan tahu bahawa Hari Peneroka ini adalah hari raya mereka. Mereka kena raikan, dan saban tahun mereka tahu ada perkara-perkara baru yang mereka akan tahu di situ. Hari yang sama juga kita akan gabungkan mereka yang berjaya, mereka yang telah memperoleh rezeki yang banyak, yang mereka berjaya dalam perniagaan, bersama-sama dengan Hari Peneroka ini berkongsi pengalaman, berkongsi idea, berkongsi apa yang mereka telah berjaya ini untuk terus ke hadapan dan menjadikan kemeriahan Hari Peneroka ini satu kebanggaan satu hari nanti. Lalu ada panjang Ashraf, tahun 2026 nanti bersamaan dengan 70 tahun. Hari ini 68 tahun. Jadi tentunya kelangsungan ini akan memberi ruang kepada semua warga Peneroka yang ada di luar kawasan Peneroka, di Kuala Lumpur, di Shah Alam, Seremban dan bandar-bandar besar, berhimpun di tempat yang disediakan di Maibs Serdang. Okey, itu ada lokasi dia. Faham. Baik, kita tanya kepada Pak Long pula sebagai ketua peneroka ni, daripada perspektif lah seorang peneroka, apa mungkin antara harapan apa yang diharapkan setelah 68 tahun penubuhan Felda? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni apa yang Datuk cakap tadi, kita menyambut Hari Peneroka ni setiap 7 Julai setiap tahun. Cuma dihadiri oleh lebih kurang 10,000 orang. Mana satu rancangan tu kita ada 317 rancangan, lebih kurang satu bas 40 orang. Jadi masyarakat lain, warga lain, anak-anak Peneroka yang duduk di Lembah Kelang, dia orang tak dapat menikmati macam mana sambutan Hari Peneroka tu. Jadi itu sebab pada tahun ini yang berbahagia Datuk Seri Pengurusi mencetuskan idea dia supaya kita buat karnival untuk semua berkumpul di situ. Jadi 317 rancangan tu, mana setiap satu rancangan ni kalau saudara masuk dalam Felda ni, makanan dia tu berbeza lah. Betul. Mana itu saya sangat setuju. Setiap rancangan tu dia ada menu masing-masing. Mana 317 tu akan berada di sana, dan anak-anak Peneroka di dalam Lembah Kelang ni 500,000 orang ni akan berkumpul di sana, meraihkan sama, makan sama masakan tu. Jadi hasrat Peneroka ni satu je, yang 68 tahun ni, yang penting bagi Peneroka adalah ladang. Hasil ladang yang baik, yang diurus dengan baik, hasil yang maksimum dia orang dapat, sebanyak mana-mana yang dia orang dapat. Itu kehendak kita, itu satu trust kita daripada dulu lagi. Kita harapkan kepada pihak Felda, di samping hasil ladang, dan ada lagi sosioekonomi lain yang untuk membantu Peneroka dan generasi. Itu harapan kita lah. Okay, yang penting pada saya, itulah yang penting pada Peneroka seluruh negara.
penjagaan ladang yang bagus dan hasil yang baik untuk mereka. Saya pasti Felda akan terus giat mengusahakan agar kualiti itu sentiasa bertahap yang paling tinggi dan memaksimumkan produktiviti tersebut. Dato', dalam konteks ini juga difahamkan tadi sebut Carnival Segalanya Felda yang merupakan macam pesta lah orang kata kan, untuk meraihkan mereka ini. Mungkin boleh ceritakan lebih lanjut tentang perkara ini dan bagaimana ia dijadikan sebagai satu bentuk orang kata prelude kepada hari sambutan Hari Peneroka pada bulan Julai nanti. Terima kasih. Carnival Segalanya Felda KSF merupakan satu program yang kita buat secara sederhana, bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi. Ini memberi gambaran bahawa bagaimana Felda dan pengusaha Felda cakna kepada peneroka untuk memberikan satu maklumat tepat. Maknanya kita turun tu, kita buat gambaran yang bahawa kita akan menjawab semua persoalan yang ada di lapangan. Kita cakna kepada mereka dan kita beri satu maklumat yang terkini, yang mutakhir, yang tentunya mereka dapat satu saluran yang sahih untuk memastikan bahawa berita itu adalah berita yang sebenar Felda akan beri. Yang keduanya sebenarnya Carnival Segalanya Felda ini satu pendekatan yang baru yang kita fikir ini adalah permulaan bagi kita mendekatkan aktiviti pengurusan dan aktiviti yang berlangsung di lokasi. Macam Pak Long sebut tadi, kita akan garap bersama 317 rancangan Felda akan datang meraihkan, membawa juara masing-masing. Ini satu bentuk untuk kita raikan program. Tapi Segalanya Felda ini juga kita buat skala kecil di lokasi tertentu. Saya nak sebutkan KSF ini yang akan berlangsung minggu hadapan berada di Kuala Lumpur. Di bangunan Menara Felda itu, sempena sambutan 10 tahun menara itu telah beroperasi. Wow, okey. Ashraf dah tahu ni Felda ni dah lama dah sebenarnya. Ini generasi baru. Ashraf, antara lebih kurang 2.6 juta atau 3 juta warga Felda ni antara salah seorang ni. Tentunya mereka tahu bagaimana nostalgia dahulu dan sekarang. Bagaimana mereka bersyukur dengan keadaan ini. Tentunya akan memberi satu gambaran baru bila kita berada di lokasi 3 hari 2 malam dan KSF ini menjelmakan satu pendekatan baru. Di Kuala Lumpur nanti kita akan alu-alukan semua warga peneroka yang ada di Lembah Kelang, Shah Alam, Kuala Lumpur, Seremban dan sedekat ni datang ke Menara Felda 23 hingga 24 dan 25 hari bulan untuk melihat apa yang ada di sana. Di sinilah gabungan peniaga-peniaga yang berjaya untuk memasarkan produk mereka. Di sinilah kaunter-kaunter Felda bersedia untuk menyantuni segala persoalan yang diajukan oleh warga peneroka. Generasi kedua, generasi ketiga, keempat tentunya boleh hadir. Asal pun boleh hadir untuk sama-sama memberi maklum dan mendapatkan maklumat terkini mengenai apa itu Felda. Felda di tahap mana sekarang, apakah kita sumbangkan untuk Felda masa ini, dan apakah komitmen Felda pula untuk menyantuni semua peneroka yang ada. Di sinilah titik tolaknya. KSF ini memberikan satu manfaat kepada semua warga Felda. Dan kita tahu hari ini bukan sebut Felda tu mestinya anak Felda. Mungkin dia menantu peneroka. Mungkin dia cucu peneroka, cicit peneroka. Kita dapat maklum dah ada 5 generasi dah yang ada di tanah rancangan. Dan mereka ini berada di mana-mana. Hari ini juga kalau dalam bangunan ni mungkin lebih daripada 10 orang mungkin warga peneroka. Tapi saya yakin 23, 24 dan 25 ini ada sesuatu yang baru akan diketengahkan. Sempena pelancaran ini menuju ke laluan Julai nanti, banyak aktiviti nak atur. Contoh, kita bersama dengan rakan kolaborasi dalam menganjurkan program-program tertentu untuk kita menyusun gerak kerja supaya ada tajaan, sumbangan untuk menjadikan Hari Peneroka itu berjaya dengan baik. Sumbangan ini kita alu-alukan. Pertamanya seperti program yang kita telah anjurkan pertandingan golf 2 minggu lepas. Berjaya dengan baik, alhamdulillah. Sokongan yang baik daripada semua pihak termasuk badan korporat, swasta dan sebagainya membantu kepada arah menjayakan Hari Peneroka. Minggu depan juga bila buka KSF ini tentunya ada 2-3 perkara yang baru akan diumumkan. Termasuklah perkara-perkara mengenai kegemaran muda-mudi hari ini. Kegemaran generasi ketiga dan keempat. Apa yang mereka mahu. Jadi insyaAllah 23-24 ini kita tahulah pengumuman baru, perkara baru yang akan diumumkan. Itu yang saya jemput sebenarnya semua yang ada di Malaysia ni datang ke bangunan Menara. Sebenarnya kalau bukan orang ada berkaitan dengan Felda pun datang juga sebenarnya. Nak pergi juga. Lagipun ada dekat Kuala Lumpur je kan Menara Felda. Okey Pak Long, macam yang Datuk sebutkan KSF ni ialah untuk menarik minat dan juga merapatkan lagi generasi belia. Pada pendapat Encik Sulun sendiri, macam mana antara elemen utama yang perlu diberikan perhatian untuk menarik perhatian atau untuk diperjelaskan lagi kepada golongan belia pada kesempatan inilah? Dia
pada saya lah, sebab apa kadang-kadang generasi ni ada yang diorang pertikaikan, ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi banyak mereka bermain kepada persepsi. Jadi dengan adanya Carnival segalanya Felda ni, dia dapat datang. Dapat datang, dapat bertanya apa masalah. Apa masalah. Sekarang memang banyak masalah. Kan? Tapi kita dapat atasi sikit demi sikit untuk mengatasi masalah mereka. Tapi ada banyak juga andaian yang diorang tak tahu, dapat cerita yang apa, kan? Ada perkara yang benar. Jadi dapat datang ke Menara Felda, berjumpa dengan apa pengarah-pengarah yang kita dah atur setiap tempat tu, untuk mereka bertanya apa masalah diorang. Jadi itulah makna saya berharaplah supaya mereka dapat hadir, dan pada 12, 13, 14 ke bulan 7 ni, bulan Julai ni dapat hadir bersama untuk kita sama-sama meraihkan kedewasaan Felda ni. Kan, kita dapat meraihkan sama. Dan apa yang Datuk cakap tadi, orang luar macam gaya badan korporat dapat menyumbang. Diorang seronok dengan sambutan Hari Penuka ni. Mana tanaman golf pun baru ni dengan apa, kita pun dapat kumpul hampir 3 juta. 3 juta ringgit. Kan? Jadi saya rasa terharu sebab apa, dengan sokongan orang luar begitu seronok dengan sambutan Hari Penuka ni dengan Felda ni. Jadi saya rasa terharu, dan saya pun terpanggil untuk menyeru kepada semua peneroka seluruh negara agar mereka pun dapat menyumbang. Menyumbang sama, tidak menggunakan dana daripada Felda. Contohlah macam 317 rancangan tu, setiap satu rancangan kita hantar untuk menu doang. Jadi mesti menggunakan kewangan, betul. Menggunakan lori untuk angkut dia punya perkakas apa. Jadi menggunakan duit. Jadi kita akan bagi. Kita akan bagi kepada mereka hasil sumbangan peneroka tadi. Itu saya harap peneroka dapat menyumbang sikit untuk sambutan Hari Peneroka yang tahun 2024 ni. Okey, insya-Allah. Sikit saja Datuk. Ini hari yang saya kira dinanti-nantikan oleh peneroka, dan mengapa mereka perlu raikan bersama-sama, dan barangkali dia letak pengumuman-pengumuman menarik nanti. Okey Ashraf. Ini soalan klise sangat ni. Semua orang bertanya-tanya menunggu tarikh itu. Pastinya. Nak dengar. Mereka sanggup datang dengan jauh, jarak jauh kan, datang perjalanan malam semua tu, nak dengar je apa kepimpinan kita akan maklumkan. Itu biasa. Tapi hari ini kita nak mendekatkan mereka dengan perkara yang kita kata luar biasa sedikit. Kita santuni rakyat Malaysia, warga Melaka dalam 3 hari 2 malam ini dengan semua aspek. Belia dan yang muda kita bawa ke hadapan untuk dia camping 3 hari 2 malam. Kita bawa yang lain pula untuk bersukan di sana untuk hari pertama kedua. Kita bawa yang lain juga untuk yang suka dengan motosikal, dengan motosikalnya. Jadi santunan ini menjadikan sambutan tahun 2024 ini kelainannya nampak ketara. Dan sebab itulah sokongan daripada semua pihak kami amat alu-alukan, dan kami rasa sokongan ini amat bermakna buat kita, kerana kita cuba minimalkan perbelanjaan yang disediakan oleh pihak pentadbir, dan kita gunakan sokongan daripada pihak luar tadi supaya gabungan pihak-pihak yang ini akan menjadikan kebanggaan pada semua. Saya yakin 2024 ini mendatangkan kelainan kepada semua peneroka, dan saya fikir anda juga kena hadir bersama. Kelainan luar biasa. Dua terma yang kita akan nantikan bagaimana ia akan dilaksanakan. InsyaAllah kita harapkan ia merupakan satu program yang memberikan manfaat, dan pastinya lebih ramai lagi generasi muda mengetahui bagaimana peranan diambil oleh Felda ini. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya atas perkongsiannya. InsyaAllah selepas ini kita nak bercakap tentang satu lagi isu yang dekat dengan awak. Dekat dengan hati saya. Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih masih setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Tadi telah Dinda sebut-sebutkan kita punya topik yang seterusnya ni dekat dengan hati saya. Bukan saya sajalah. Tapi dekat dengan saya jugalah. Sebab saya seorang wanita.
Pencinta wanita rupanya. Dekat di hati semua wanita bersempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia yang akan disambut sebenarnya setiap tahun pada 8 hari bulan Mac. Kita akan bercakap mengenai The Muslim World Women Summit 2024 dan bersama kami pada hari ini saya berasa sangat I'm very honoured hari ini bersama kami adalah YB Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang merupakan Presiden The Muslim World Women Summit dan juga Dr. Laila Rani Datuk Raja Muhammad Abdullah yang merupakan pengerusi untuk Muslim World Rania. Assalamualaikum, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Okey, kita nak mulakan dengan Datuk Seri dulu. Mungkin boleh terangkan apa acara yang bakal diadakan ni? Okey. Acara dia sebenarnya kita nak buat tahun lepas. Tapi kita postpone. Jadinya tahun ini acara yang kita akan laksanakan yang the immediate one will be on this coming 23 hari bulan. 23 hari bulan itu adalah anugerah Rania Award. Rania Award. Selepas itu 27 hari bulan kita akan ada soft launch. Dan lepas raya bulan 6 insyaAllah kita akan ada the whole convention yang akan hadir nanti adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri insyaAllah. Yang untuk Rania Award ni saya nak terangkan sedikit. Rania Award ni dia ada 15 anugerah 15 anugerah kepada mereka yang prominent yang menjadi kebanggaan daripada dalam dan luar negara. Contoh saya nak maklumkan kepada Ashraf dan juga Fasha. Yang menerima, antara penerima-penerimanya adalah satu Minister of Justice daripada Republic of Senegal. Dia akan datang dan akan menerima anugerah itu. Daripada lokal pula, nama yang prominent adalah Datuk Seri Azalina, Menteri Undang-Undang kita, dan juga ada Profesor Tan Sri Mazlan Othman yang dulu angkasa tu kan. Itu antara penerima-penerimanya lah. Dan dia akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Wan Azizah. Ini akan dilangsungkan yang terkini lah. 23 hari bulan. Okey, untuk program yang akan dilangsungkan ni mungkin boleh dikongsikan juga oleh Dr. Laila. Apakah sebenarnya objektif dan juga fokus utama program ini dilangsungkan, anugerah ini diberikan kepada nama-nama besar seperti ini? Okay, terima kasih Ashraf dan Fasha. Okay, actually objektif kita untuk have this event untuk membawa 57 negara-negara OIC iaitu negara-negara Islam sekeliling untuk datang ke Malaysia untuk buat intra-trade business. Meaning to say kita banyak sangat import export daripada negara-negara yang bukan Islam. Sedangkan dalam negara-negara OIC kita sendiri kita ada begitu banyak produk yang tidak diketengahkan. So bila kita ada event yang macam ni jadi mata dunia nampak negara Senegal ada apa. I think tak semua tahu, pernah dengar pun negara Senegal. I think so mungkin sekarang ada ke negara yang berbunyi Senegal ni, tak pernah. So Turki ada ni, Syria ada ni, Bahrain ada ni, tapi tak pernah tak you all dengar that Somalia ada the best honey. Tak ada. The best gajus coming from which country? OIC country ada, tapi nobody ketengahkan. So when we have this kind of event, so all this product will be ketengahkan. And why we highlight a women's summit? Okay, and we know there is a lot of masalah that negara-negara Islam face, terutama sekali berkenaan dengan wanita. So and in OIC country is almost mustahil untuk kita selesaikan masalah-masalah yang wanita lalui. Tetapi kita tak boleh duduk diam buat dono, tak boleh. We have to do something need to take place, you know, in order something can be moved. So when kita ada plan ni, kita was thinking siapa wanita yang sesuai kita want to be part of. So we were thinking
and we know that YB have been many years in Madrid. So I think I cannot see other strong woman that is suitable to be together with us. So and alhamdulillah that we get a blessing also from Kementerian Wanita. And I'm blessed that YB again is part of Kementerian Wanita again, so we can drive a bigger range. And now, alhamdulillah, the host will be under the Deputy Prime Minister Office. Is going to be the main host of this event. So we get and supported by the Minister of Tourism Malaysia. So we get a lot of support from the government. So this is a good platform lah. I think the government have seen this initiative, and our initiative is actually together with the government initiative to make the kadar buruh wanita meningkat pada tahun 2025, which is now the peratusan is about 55%. So we are looking forward in 2025 it's going to increase to 59 to 60%. So we are together with the objective of the government. Yeah. Okay. Kita tanya pada YB, Datuk Seri. Kalau kita lihat populasi wanita negara Malaysia ni hampir separuh daripada populasi adalah wanita. Jadi pada pendapat YB sendiri mengenai wanita, apa antara cabaran yang dihadapi oleh wanita-wanita masa kini, dan bagaimana dengan program-program seperti World Muslim Women Summit ni dapat memperkasakan lagi wanita dalam dan juga luar negara? Apa yang kita lihat melalui summit ni, there will be some networking. Networking tu yang kemungkinan some of our ladies ni dia kurang. Tapi kalau sekiranya kita bagi mereka peluang untuk bersama-sama dengan kita di dalam apa juga platform, they will come and do it. Yeah. Dan cabaran untuk ladies ni lagi adalah cabaran-cabaran biasalah. Tadi Dr. Laila mengatakan bahawa 55.9% sekarang. Tapi kita need to achieve at least 60% yang berada sebagai tenaga buruh di Malaysia ini. Diorang menghadapi masalah apabila contohlah, sebab dalam education memang tinggi tau. Betul. Ladies ni memang tinggi, tapi bila masuk kerja dia ada cabaran dia. Inilah lelaki kadang-kadang. Saya yang menyokong tu. Mungkin boleh bersimpati dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh wanita cabaran sekarang. Dia mengandung, dia nak jaga anak dia sendiri. Mungkin dia nak hantar anak dia pergi pergi taska ke apa ke, mungkin it will be a cost. Dan dia belum lagi berkemampuan untuk menghantar. Itu yang dia mengambil pendekatan duduk di rumah dahulu. Tapi sekarang ni bawah dasar-dasar kerajaan ni kita dah fokuskan juga online business. Yang itu membantu juga. Tapi apa yang kita buat kat sini nanti masa di actual summit nanti kita akan ada gerai-gerai exhibition daripada pelbagai negara. Kat situ yang network tu sangat penting. Bila ada network tu kita biasalah mula-mula berkenalan. Lepas tu lama-lama kita buat trading. Kita bertukar-tukar pendapat. Dan itu yang kita harapkan akan bagi manfaat kepada all the ladies. Dan kita ada Madrid juga. Madrid selalu buat networking, selalu buat business matching. Dan kita harap mereka akan bersama-sama dengan kita nanti bagi membantu usahawan-usahawan, terutamanya wanita ni. Dan keusahawanan yang dilaksanakan oleh wanita ni sebenarnya agak tinggi juga. Bila saya kata tinggi, tapi dia banyak yang kecil-kecilan. Banyak yang kecil-kecilan atas mungkin sebab-sebab tertentu. Apabila dia hendak pergi ke peringkat yang lebih besar, dia jadi segan. Mungkin dia tak pergi ke bank. Tapi kalau mereka pergi ke bank untuk minta loan dan sebagainya, chances untuk diluluskan tu memang teramat tinggi. Tapi for them to pergi tu, dia segan. First step pertama tu. Itu yang agak payah. Tapi we are here to assist, we are here to help. Itu antara yang kita kita rancang
dan kita akan laksanakan bersamalah. Okey, Dr. Laila, dalam konteks ini juga saya bertanya berkaitan tentang pelibatan bagi World Summit ini. Adakah hanya memang fokus kepada wanita semata-mata tanpa kehadiran jejaka-jejaka seperti kami ni untuk terus serta barangkali untuk membantu dan melihat sendiri situasi sebenar yang berlaku bagi wanita dan juga kesukaran, dan juga dalam konteks yang sama juga untuk World Summit nanti, apakah bidang fokus yang akan diperbincangkan barangkali untuk dilihat oleh seluruh wanita-wanita di peringkat antarabangsa ataupun di dalam negara ini? Okey, soalan pertama tadi tu, of course kita memerlukan lelaki dalam we are not here to compete to beat each other. We need each other. Okay, kita perlukan, because how much wanita perlukan men, that much men need us as well. So when both are together, we made a great partner. So men are welcome to the show, and the intention dan also objektif pertama adalah to increase the economic in the OIC country. And second thing is untuk berbincang tentang apakah masalah-masalah yang dilalui oleh wanita ni di negara-negara Islam. If kita tengok baru-baru ni Afghanistan, that Taliban took over, meaning to say that wanita tidak dibenarkan untuk keluar pergi ke sekolah, pergi ke beli barang-barang dapur, tak boleh keluar. It's already locked at home. So what to do? So we are here to gather all the women in negara-negara Islam ni untuk berbincang macam mana nak atasi masalah ini. And bukan saja tu, and then children, budak-budak kecil ni semua, macam mana. And kita ni ada we are actually buat event ni under the Muslim World Peace Association. So hub kita dekat Malaysia, and kita bukannya nak only fokus Malaysia, tak. Kita nak menjadi satu negara dan satu hub, and kalau kita tengok Malaysia is negara contoh di kalangan negara-negara Islam yang sukses, yang sangat stable, sangat peace. So menjadi negara contoh untuk kita merantau dan melihat apakah masalah-masalah yang dilalui di negara-negara Islam ni. And kita want to give the bantuan apa yang kita boleh. Okay, to set up a clinic, we start with clinic in all the Islamic country, and then we go with hospital, and then we go with education center, free education, free medical. So we are going towards that objective. So we start here. So kenapa kita ada Muslim World Rania Award is to be given to semua successful lady di negara-negara Islam. Sebab selalunya ada award lelaki. So sekarang ni kalau tengok dalam kementerian, kebanyakan kementerian wanita is the minister. Dekat UAE pun wanita is the minister. So who is nak kena highlight this wanita? So kita kat sini, jadi bila kita bawa all these successful lady ke Malaysia, kita nak all these wanita ni untuk tengok what is diorang cerita perjalanan kejayaan diorang tu macam mana. So mereka ni yang dapat award will be the speaker for the Muslim World Women Summit. So they will speak. So ambillah peluang ni ada untuk come and join this event and lihat dengan mata sendiri. Okey. Ni saya kira usaha, saya bercakap wow lah saya dengar sekarang ni pun bagaimana wanita ni membantu tersebut dan juga bagaimana ianya harus dikomplementasi antara lelaki dan juga wanita. Gender ini harus bergerak seiringan. Dan juga saya difahamkan untuk program yang akan dilangsungkan ini pelibatan sebagai contoh isteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bersama-sama memperkasakan lagi dan memberikan sokongan terus kepada program ini. Dan mungkin dia boleh terangkan juga YB dan konteks ini bagaimana pelibatan besar kali ini memberikan impak besar secara langsung kepada wanita-wanita juga program seperti ini. Sudah semestinya dia akan memberi impak yang besar kepada wanita, tapi lelaki pun kita perlukan juga untuk membantu, sebab apa-apa pun takkan berjaya tanpa both side duduk bersekali dan membincangkan hala tuju apa-apa jugalah. Dan kita mengucap ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Wan Azizah kerana setuju untuk bersama dengan kita dengan memberi anugerah Rania Award ni, dan kehadiran beliau akan menjadi dorongan kepada wanita-wanita lain, dan dia kira wanita pertama untuk Malaysia
Dan bila partisipan yang menerimanya adalah daripada luar negara, sudah semestinya they feel very honoured apabila menerima award tu sendiri daripada the First Lady of Malaysia. Itu yang kita mengambil kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Datuk Seri kerana setuju untuk bersama dengan kita di dalam ni. Dan insya-Allah nanti kita akan buat during the summit, selain daripada tu kita akan adakan juga macam fashion, modest fashion dan sebagainya, sebab modest fashion pun is a business juga. Betul, satu industri yang sangat besar. Ya, betul. Opportunity dia memang sangat besar, dan potential dia pun sangat besar. Itu yang kita hendak laksanakan, tapi at the end of the day apa yang kita sasarkan adalah supaya semua orang dapat manfaat daripada kehadiran mereka di dalam event-event yang akan dilaksanakan oleh kami. Contoh dia macam as I said earlier, networking is very important. Selalunya dia terpaksa pergi, ni tak payah, dia akan ada di Malaysia, dan networking tu akan terjadi dengan sendirinya. Ambil opportunity ini, ambil kesempatan ini, dan gunakan kesempatan ini untuk kebaikan dan benefit kepada terutamanya ladies of Malaysia lah. Itu yang saya nak mewawarkan bersama dengan Dr. Laila, dan kita tengok memang banyak sangat potensi yang boleh kita laksanakan bersama. Sebabnya kalau dari segi KPI ataupun sasarannya itu, sasaran yang kita laksanakan, kita memang kat Malaysia dari segi ekonomi kita belum capai ke tahap yang kita hendak. Ini salah satu daripada cara yang boleh kami laksanakan untuk sedikit sebanyak membantu rakyat Malaysia, terutamanya ladies di dalam bidang ekonomi. Baik, pasti ini satu peluang dan kesempatan yang tidak boleh dilepaskan kepada anda di luar sana. Betul. Yang mungkin boleh turut serta summit yang akan diadakan nanti. Betul. Dan juga yang kita nantikan sebenarnya adalah The Muslim World Rania Awards yang akan berlangsung 23 Februari tahun ini. Dan saya juga yang menarik minat saya tadi, nak jadikan sebagai kita adalah hub itu, dan kita menjadikan contoh kepada negara-negara lain, khususnya negara-negara Muslim, untuk meningkatkan lagi pemberkasaan wanita secara khususnya. Terima kasih ucapkan kepada kedua-duanya atas perkongsian ini. Kita sudah berbalik perbincangan. Terima kasih juga kepada wanita yang berada di sebelah saya. Terima kasih juga kepada lelaki. Tanpa lelaki kita kena bekerjasama. Ya, betul. Saya sangat setuju tu. Terus tunjukkan. Okey, baik. Semoga hari anda dalam keadaan sihat sejahtera dan juga baik-baik belaka. Saya Dian Syah Salim. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. InsyaAllah akan berjumpa lagi. Bye. Terus bangkit, yakin berdiri.